Dikasihi Al-Fadhil Pengurusi Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, yang dihormati jawatan kuasa pengurusan surau, yang dihormati, yang dikasihi para jamaah Surau An-Nur Fasa 3A di kalangan muslimin dan muslimat, dan yang dihormati, yang diraikan kehadiran pada pagi ini di kalangan rakan taulan kita yang dah mula masuk, yang jauh nun di utara, yang jauh nun di selatan tanah air, mungkin di Sabah Sarawak, daripada Sabah Sarawak pun tiba untuk sampai pada pagi ini dalam online kita. Seluruhnya lah maka saya ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban biqudumikum antum, selamat datang pada pagi ini. Mudah-mudahan dalam cuaca yang tenang, dalam cuaca yang penuh dengan keceriaan pada pagi ini, dalam semangat subuh yang penuh ketenangan pagi Khamis yang berkat ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sedang mencatat pahala demi pahala buat kita tanpa henti macam air mengalir, insya-Allah. Pahala kita berjemaah subuh pada pagi ini, sebelumnya pahala kita bersolat tahajud, pahala kita berzikir, bertasbih, pahala kita berdoa daripada awal sebelum subuh hinggalah sekarang ini, dan pahala yang sedang kita raih sekarang adalah pahala ilmu. Berada kita dalam suasana walaupun online, tetapi kita bercakap tentang iman, berbicara tentang Islam, berbicara tentang soal hati, bercakap tentang Al-Quranul Karim, bicara tentang muhasabah diri. Semua ini tuan-tuan merupakan peluang-peluang pahala yang tidak pernah ada sempadannya dalam kehidupan beragama kita. Dan syukur pada Allah Azza wa Jalla. Itulah di antara jalan-jalan yang kita kena terokai. Yang kita kena terokai sesaat bila kita masih ada waktu dan ada masa untuk kita meraih segala apa yang dijanjikan Allah buat kita. Sementara kita ada masa dan waktu. Tetapi saat kita dah hilang segala-galanya, tak ada lagi di saat rezeki kehidupan, rezeki makan minum, rezeki hidup, nyawa dan seumpamanya, apa yang kita ada ialah kita hanya menanti untuk dibalasi oleh Allah Azza wa Jalla di alam kubur kita hingga ke alam mahsyar. Tapi sebelum kita ke alam kubur, inilah peluang kita. Satu, Nabi SAW sebut dalam satu hadis daripada Imam Tirmidzi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Apa kata Nabi SAW? Dunia ini dilaknat dan terlaknat apa yang ada padanya, melainkan orang yang ingat kepada Allah dan melakukan apa yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang alim dan orang belajar, itu yang tak dikutuk oleh dunia. Ini hadis daripada Imam Tirmidzi. Jelas Nabi meletakkan suatu peringatan buat kita dalam hidup dunia ini. Kalau tidak kerana kita ingat kepada Allah, tak menunaikan apa yang Allah perintah, Allah suruh, tak jadi orang berilmu, belajar ilmu, terkutuk, dilaknat. Sebab bila kita tidak berkerangka orang yang ingat pada Allah, buat apa Tuhan suruh, belajar dan mengaji ilmu dan orang alim, maknanya kita akan bertemu dengan kejahilan. Kejahilan membinasakan. Bila jahil, hati rosak, hati sakit, hati mati, tuan-tuan. Dan bila hati mati, hati sakit, hati rosak, apa yang akan berlaku ialah kemaksiatan akan mula bertapak. Dan bila maksiat bertapak dalam hidup kita secara begitu rupa, maknanya dunia akan melaknat kita. Maka hadir tuan-tuan, jelas bahawa kita ada pilihan dalam hidup kita, dalam apa situasi. Ilmulah sebagai pemandu kita, zikrullah sebagai pemandu kita, dan kita kena letakkan di sebagai orang alim yang berilmu,
muta'allim, orang belajar ilmu. Ini di antara perjalanan kita. Justru tidak boleh kita anggap remeh dan temeh bila bercakap tentang soal kejahilan, kemaksiatan, keburukan. Tak boleh kita pandang lekeh dan remeh temeh. Tidak boleh. Menakutkan kita bila kita anggap benda dosa ini sebenarnya remeh. Sedangkan dengan dosa hati akan buta. Dengan dosa hati jadi makin kelam, makin kabur, akhirnya akan rosak dan binasa. Itu kenyataan. Batu Al-Imam Al-Jurjani sebut apa? Dosa itu ialah si Imam Al-Maraghi, ulama tafsir, sebut al-dhanbu huwa at-taqsir fil muamalati bainal abdi wa rabbih. Dosa ialah suatu ketaksiran dalam kita bermuamalah dengan Tuhan. Kita taksir, mana kita cuai dalam soal kita bermuamalah dengan Allah dalam bentuk ibadat. Itulah dikatakan dosa. Cuai. Cuai maksud apa? Kita buat apa yang Allah larang, tinggal apa yang Allah suruh. Itu makna ketaksiran, kecuaian kita. Dosalah jawabnya. Demikian kata Al-Imam Asy-Syanqiti tentang dosa. Apa katanya? Az-dzambu huwal jarimatu allati yastahiq sahibuha bin an-nikal. Dosa ialah suatu jenayah yang melayakkan pelakunya untuk menerima balasan pada Allah. Balasan dengan maksudnya apa dia? Boleh jadi belum pun di akhir Allah uji dengan Allah saksa dunia lagi. Hitam hatinya, korupsi jiwanya, buruk akhlaknya. Itu pun satu di antara tanda-tanda dosa kita itu dah makin menebal. Bila hati dah sakit, bila hati dah sakit, ilmu tak masuk. Bila hati dah mati, ilmu tak masuk. Kejahilan pun bertapak, maksiat buat. Makna itu di antara beban dosa tu. Kesan dosa, Allah pikul atas kita kepayahan-kepayahan. Itu sebabnya kita dalam hidup ini, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada pilihan. Itulah bila bercakap tentang ilmu pembaikan diri, tazkiyatun nafsi, ilmu membina jiwa, ilmu membina hati, ini sesuatu yang memang menjadi keutamaan besar dalam memandu kehidupan beragama kita, kerana kita bimbang dan takut kalau tak itu mandu kita. Yang pandu apa dia, tuan-tuan? Yang pandu kita adalah nafsu, syaitan, kejahatan, kemaksiatan dan seumpamanya. Seorang penyair ada menyebut dalam syairnya, sebawakan hujah ini dalam bentuk syair ataupun syair, sajaklah dalam bahasa Arabnya, syairun ataupun sajak, di mana penyair berkata, ya man bin dunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amali. Wahai manusia yang sibuk menguruskan dunia ini, dia telah tertipu dengan angan yang panjang itu. Hai manusia, kata dia, yang hidup dalam urusan sibuk dengan dunia, qad gharrahu tulul amali, dia telah tertipu dengan cita-cita yang panjang. Kerana nak sesuatu yang sifatnya itulah keserokan, dia cari sehingga dia tertipu. Sebutkan tadi kan, saya dah sebut tadi, sampai masa tak ada ilmu, tak dicari, akhirnya yang akan mengganti dalam hidup apa dia? Nafsu, kejahatan. Allahu Akbar. Ini yang kita paling takut sebenarnya, yang kita paling bimbang. Dan kata dia, aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al-ajalu. Dan dia masih keadaan lalai, ghaflah, lupa, hatta dana minhu al-ajalu, sehinggalah saat kematian tu dah hampir sangat dah. Bila datang saat kematian, boleh tersedak dan tersedar. Dia boleh terasa, aku ni dah mati dah sakit, dah uzur, dah banyak benda yang aku tak boleh mampu buat. Ketika itu dia mula ingat akan kelupaannya, kelalaiannya, dosanya. Kita paling takut bila sampai tahap itu kita tak mampu nak berubah. Hatta dana minhul ajalu, sehingga kematian dah dekat sangat dah. Nak merubah kehidupan dalam suasana macam tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Ya, kita pun takutlah sebenarnya. Kesakitan, kepayahan yang kita alami pada satu ketika dalam hidup ini menyusahkan banyak benda dalam urusan ibadat. Kaki nak melangkah tak mampu,
nak bangun solat lama-lama tak mampu, nak qiyam lama tak mampu, nak berjalan ke masjid tak mampu, nak baca Quran mata pun tak nampak, nak dengar ceramah telinga pun tak berapa nak dengar. Contohnya lah. Itu kenyataan pusingan hidup kita macam tu. Sampai tahap ghaflah, kita lupa kita tersentap. Aku nak pegang Quran pun tangan dah tak mampu nak pegang lagi dah. Nak baca Quran secara, nak melihat ayat Allah, mata dah kabur. Pegang pakai spek pun tak nampak juga. Ya. Nak dengar bacaan Quran daripada ceramah-ceramah tu pun tak mampu dengar dah. Sebab apa? Telinga dah hampir pekak. Dah tuli. Satu tahap. Nak melangkah berjalan, usahakan nak pergi sampai 2 kilometer, 2 langkah pun payah. Sebab kekuatan kaki dah tak ada lagi. Untuk memijak bumi, memijak tanah dan lantai pun tak mampu. Nak bangun berdiri lama, usahakan 10 minit, 1 minit pun tak mahu nak berdiri lama. Jadi benda macam ni tuan-tuan, dia masuk prospek penting supaya kita insaf dan sedar betapa bila tahap tu sampai, akan datanglah kekecewaan, akan datanglah rasa kecewa. Akhirnya tibalah saat ketika dia akan rasa segala dah tertutup, dah terantuk bertengadah. Ini yang kita sebenarnya bercakap ini sebenarnya untuk diri saya, bukan orang lain. Satu dalam hidup ini, kata penyair tadi, hatta dana minhul ajab, sampai peringkat nak mati dah, dia pun tersentap akan kelalaiannya. Sedangkan pada masa itu, kata penyair kita, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amali. Kematian datang mengejut. Baghtatan makna datang mengejut, tanpa disangka-sangka. Disangkanya lambat lagi nak mati, tiba-tiba kematian datang dalam usia yang masih muda contohnya. Disangkanya mati ni kerana dah sakit lama di hospital contohnya, tiba-tiba tak sakit pun meninggal dunia. Baru sakit 1 hari, tak sebulan dah meninggal contohnya. Al-mautu ya'ti baghtatan, datang mengejut kematian. Wal qabru sunduqul amal, sedangkan kubur itu adalah merupakan peti segala amalan kita. Ke kubur saja amal kita akan dibawa bersama. Kita masuk dalam kubur, bersama kita ialah al-amal. Tapi pada masa kita masuk kubur itu, tak amal tidak ada. Kita masuk dengan fizikal jasad kosong daripada amal. Maksudnya kita masuk ke dalam kubur tanpa amalan, yang masuk hanya jasad. Jasad yang tidak beramal, jasad yang tak beramal. Ini yang kita paling takut. Lalu kata penjarah kita ini, asbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajali. Kata dia, sabarlah kamu atas musibah yang ada di dunia ini. Apa yang datang dalam urusan keduniaan, sabarlah kita. Sebab tu kita kena cari sesuatu. Ilmu tak ada, cari ilmu. Iman tak cukup, perkemaskan iman. Hati dalam keadaan sakit, sembuhkan segera. Hati tak ada ilmu, tambahkan oleh hati kita, dalam hati kita. Mana proses tu kita kena cari. Sebab apa? Sebab ahwal dunia, musibah dunia banyak sangat. Syaitan ganggu kita. Kita dah nak belajar dah, syaitan kata tak payahlah, panjang masa lagi nak baca Quran dah ni. Syaitan kata, oh yalah, petang besok boleh baca, tak payah pagi ni, petang nanti bacalah, apa nak baca sekarang. Nak sedekah dah sekarang ni. Syaitan kata, oh ya, besok berilah, hari ni kamu tak payah bagi lagi, orang dah bagi pun. Padahal orang dah bagi tu, kamu tak payahlah. Halangan datang, ahwalud dunia, maksudnya cabaran dunia banyak kepada kita. Dan semua ini ke arah untuk merosakkan kita. Kata penyair kita, la mauta illa bil ajali, tiada kematian melainkan datanglah ajal yang akan menimpa kamu. Tuan-tuan, puan-puan semua, syair ini walaupun tak disebutkan siapa yang mengatakan, tapi bagi saya penuh dengan makna yang tersirat untuk membawa kita kepada suatu titik perubahan penting dalam kehidupan beragama. Betul, proses membangun jiwa, proses mendidik hati, proses membangun hati ke arah keimanan, satu proses yang tidak pernah ada sempadannya. Sesaat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke bulan, sampai bulan ke tahun, tahun ke tahun, sampai bila? Sampai kepada kita, sampainya al-ajal. Dana minhu al-ajal, sampai kepada saat ajal datang kepada kita. Ini sebabnya, itu sebabnya tuan-tuan sekalian, kita sedang dan terus, bukan sedang pun, dan terus kita berusaha untuk menggali
segala pintu kebaikan demi kebaikan. Menggali pintu kebaikan, tuan-tuan, kata para hukama kita, sesuatu yang wajib kita lakukan, kerana semakin kita gali mendalam tentang ilmu dan iman, kita makin akan dapati banyak lagi benda kita tak mengetahui. Umpama kita gali telaga, ini sebagai contoh mudah, sesimpel lah. Makin ke dalam, rupanya air makin banyak. Makin menggali ke telaga itu, makin ke dalam, dah puluhan meter, air makin banyak. Rupa-rupanya di paling bawah itu airnya banyak. Kita nampak dah banyak dah pun. Kita gali 10 meter contohnya, 20 meter. Makin kita dalam, kita makin gali secara lebih mendalam, makin banyak. Sama ilmu. Bagi kita bila menggali ilmu ni, tuan-tuan, kita gali makin mendalam dengan bersungguh-sungguh, masa, tenaga, waktu, sampai tak kira apa pun keletihan kita cari, kekuatan. Ini menyebabkan kita akan terasa, aku ni banyak benda yang jahil. Betul lah kata setengah ulama, dia kata, tidak ada suatu perkara yang lebih membimbangkan kita melainkan bila kita merasa kita dah cukup apa yang kita miliki. Sedangkan banyak lagi benda kita tak miliki, itu yang mencukupkan kekuatan kita. Amat duka cita, kita rasa apa kita dah cukup dah, sekadarnya. Sedangkan yang kalau kita gali lebih lagi, itulah yang mencukupkan kita. Dengan ilmu itulah kenyataannya. Sebab kita tuan-tuan, bila kita semakin menambah ilmu, kita belajar, kita akan rasa banyak lagi benda-benda kita tak tahu dalam bidang ilmu, bidang agama. Tetapi bila manusia rasa berpuas hati, pada dah Quran dah baca dah berapa kali seminggu sekali, bila pada Jumaat, apa surah Yasin, full stop, contoh. Padan dah ke masjid berapa kali seminggu, pergi bila malam Jumaat, malam Yasin, malam tahlil contohnya, padan dah. Ini semua tanggapan yang tidak betul, tanggapan yang datang daripada sikap yang tidak betul. Tetapi kalau kita betul dalam tanggapan sikap kita, kita akan baca, tak akan macam tu. Kita akan berterusan. Makin pergi ke masjid, kita makin seronok. Makin belajar agama, makin nak mendalam ilmu. Makin kita nak konsisten. Ini yang diajar agama. Sebab itulah orang yang merasa puas hati dengan apa dia ada, ini orang tidak bijak, tidak berakal. La khairalahu, tidak ada kebaikan baginya. Bahkan yang kita lebih takut ialah dia akan seronok, santai sendiri-sendiri. Dan ini menyebabkan dia akan mula rasa kecukupannya itu, menyebabkan dia tak perlu lagi untuk menambah kebaikan, pahala, dan akhirnya ilmu pun tak jadi. Ini di antara benda-benda yang kita kena takuti, kena bimbang. Sebab apa? Ia boleh berlaku pada kita, tak kira siapa kita. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan kepada kita, biarlah sebuah kehidupan kita bangunkan itu kehidupan yang penuh keletihan. Kerana keletihan akan dibayar Allah dengan kenikmatan. Biarlah kita bangun ke sebuah kehidupan dengan keletihan. Ini kata Ibnu Qayyim. Biarlah kita bangun sebuah kehidupan dengan keletihan. Letih, penat cari ilmu, letih, penat buat kebaikan, letih, penat sembahyang ni. Subuh kena bangun, pukul 5.30 kena bangun, jangan pukul 8 pagi contohnya. Kena ke masjid, kena ke surau berjemaah. Biarlah keletihan kita dapat di hari dunia ini, kerana di alam sana Allah akan bayar kita dengan ketenangan, kerahmatan, keselamatan. Arti letih dunia ini tidak mengecewakan kita di alam sana, sebab Allah akan bayar di sana dengan nikmat, ketenangan, kesenangan. Kerana selepas keletihan akan datang ketenangan, selepas kebaikan akan datang kebaikan. Itu kenyataan. Sebab dunia letih macam mana pun, di alam sana darul jaza, merupakan negeri untuk dibalasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Redanya, rahmatnya, dengan kebaikan, syurga menanti. Ini semua prospek kita dalam kita beragama. Justru tuan-tuan, apa yang saya sebut begini sebenarnya tajuk umum, tapi dalam bentuk muhasabah diri, muhasabatun nafsi, dalam kerangka nak ajak tuan-tuan untuk kita lihat supaya kita tidak tenggelam punca. Tali yang kita pegang, tali yang tidak terputus daripada pegangan kita. Ibarat macam itulah. Kalau kita nak diselamatkan orang lain, kita jatuh salah satu gaung contohnya, orang hulurkan tali,
Kita pegang tali yang kuat, ikat di badan kita, akan ditarik ke atas untuk diselamatkan nyawa kita. Selamat kita. Bayangkan tali itu putus, terlepas pegangan tali, kita akan jatuh ke gaung, meninggal. Pecah kepala, patah kaki, patah tubuh remuk, akhirnya meninggal. Ya muqallibal qulub, betul Saudara Azhar Helmi, ya? Doa yang menarik sekali. Terima kasih. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika, ala ta'atika. Ya Allah, Engkau Tuhan yang membolak-balikkan hatiku, tolong ya Allah, thabbit qalbi, tetapkan hatiku di atas ketaatan dan agamamu. Ini satu doa yang Nabi ajar kepada kita. Baik. Jadi macam tali tadilah. Kita pegang kuat tali tadi, orang tarik kita daripada gaung yang dalam, insya-Allah kita selamat. Tetapi kalau kita dalam keadaan terputus talian tadi, hilang pegangan, putus daripada pegangan tali kukuh, kita akan jatuh ke gaung yang boleh musnah kita. Tali itu apa dia, tuan-tuan? Dalam agama, itu tali Islam. Dalam agama, itulah tali iman. Dalam agama, itulah tali amal saleh. Tali ini penting. Tali ilmu, dia akan ikat kita untuk tidak terlepas daripada dalam keburukan. Tali iman, dia akan kawal kita daripada terjungkal pada lembah kehinaan. Tali amal saleh, dia akan bawa kita kepada jalan keselamatan. Dia akan ikat kita untuk terikat dengan ilmu dan amal yang berterusan. Ini sebagai contoh sajalah. Tali itu contoh. Maksudnya, kita pegang tali iman dengan kukuh dengan padu, tali ilmu dengan iman kukuh padu, dengan tali amal saleh dengan padu kukuh, kita tidak akan cacat dan cedera. Bahkan tidak akan dikecewakan oleh apa situasi. Betul, orang beriman ini, dia ada suatu target utama dalam hidupnya. Dia tidak ada, melainkan targetnya adalah untuk mendapat izzul akhirati, kemuliaan akhirat. Sebab izzul akhirati, kata Umar bin Khattab, bila bisalihil a'mali. Kata Umar, izzul akhirati bisalihil a'mal, kemegahan, kemuliaan akhirat dengan amal salah kita. Megah kita dunia mungkin dengan harta. Izzud dunia bil mali. Kita rasa gah, rasa hebat, rasa terbaik kan harta kita ada. Orang boleh bangga dengan harta yang mereka miliki. Atau orang kaya mungkin dia rasa dia hebat sebab harta banyak. Makan mudah, minum mudah, rumah besar, kereta pun banyak. Ya, itu kegahan dia lah, kita tak nafilah. Tapi hakikatnya ialah, kena ingat tuan-tuan, bagaimana nun di alam sana, yaumul akhirah, hari akhirat, kemegahan kita bukan harta lagi dah. Tetapi izzul akhirati bisalihil amal. Kata Umar bin Khattab, dia kata, kemegahan, kemuliaan di hari akhirat ini amal-amal salih kita bawa. Amal salih kita. Jadi amal salih dia bagaimana kita bawa. Satulah kata Imam Nawawi, bila kita hidup dalam cuaca amal salih bertapak dalam hati, dia akan menerangi jalan-jalan di hadapan kita. Amal salih ini umpama cahaya, akan menerangi jalan di hadapan itu. Amal salih, dia cahaya, dia akan bawa kita sampai ke mana? Ke hujung terowong yang jauh itu, nampak jalan keluar. Dalam bahasa agama, syurga Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dalam surah Al-Kahfi. Sesungguhnya orang-orang beriman, beramal salah, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka ada di sana syurga menanti mereka. Dengan maksud yang lain, kata Allah Azza wa Jalla, nun di hujung sana yang menanti adalah syurga Al-Firdaus. Apa yang menarik kita sampai ke situ, tuan-tuan? Ialah kerana amal salih kita bawa tadi. Itu cahaya. Dan saya tertarik dengan kata-kata daripada bicara kitab-kitab lama lah, tuan-tuan, ya. Saya nak buka sekejap saya punya sumber ilmu saya ni daripada iPad ini. Disebutkan dalam satu riwayat, banyak riwayat lah disebutkan daripada Al-Imam, para a'immatus salih, para a'imah kita yang ramai, daripada tulisan-tulisan mereka. Antara kata mereka bahawa dalam hidup ini banyak cahaya yang kita kena ambil sebagai pedoman kita. Banyak cahaya kita ambil untuk menerangi jalan kita.
Antara cahaya yang kita kena ambil untuk menerangi jalan kita adalah cahaya sedekah. Cahaya melalui sedekah, as-sadaqah. Nurun, sedekah itu cahaya. Patutlah kita kalau nak hidup dalam suasana bercahaya, perjalanan kita di padang mahsyar sampai ke alam syurga nanti ialah cahayanya bermula pada mana? Daripada alam bumi, cahaya sedekah. Sedekah, tuan-tuan, cahaya yang akan membawa kita ke jalan yang baik. Dia bukan cahaya itu saja, cahaya hati kita. Betul, orang sedekah ni adalah orang-orang yang hatinya luhur, hatinya bersih, hatinya jitu dan mantap, kukuh padu, hati yang lembut. Lepas dia tak jadi orang kedekut dan bakhil. Dan orang yang kedekut ini, pastilah orang itu tidak akan mendapat kejayaan dalam urusan dunia akhiratnya. Sampai Nabi kata apa? Khaslatan la tajtami'an fi mu'minin. Dua perkara yang tak mungkin dimiliki orang mukmin. Apa dia? Yang pertama al-bukhlu, bakhil. Yang keduanya ialah su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Bakhil tak mungkin ada bagi orang beriman. Tak ada bagi orang beriman. Dan orang beriman tu cahayanya sedekah. Kalau kita anjurkan sangat pada tuan-tuan dan saya sendiri, sedekah awal pagi, sedekah subuh, sedekah zuhur, asar, sepanjang hari, antaralah menyumbang. Contoh dalam peringkat kita di Surau An-Nur Fas 3A Bandar Selatan, mengharapkan bantuan tuan-tuan. Saya pun nyumbang sikit sebanyak, tuan kita sumbang bersama-sama untuk mereka beli satu unit aircon ceiling dengan harga RM3K untuk bahagian jam wanita, bahagian jam wanita di Surau. Mudah-mudahan dengan sumbangan kita mendatangkan situasi yang menenangkan dengan aircon yang sejuk, menunjukkan suasana, memudahkan urusan solat, urusan pengajian di Surau An-Nur ini. Mudah-mudahan itu sebagai contoh. Yang lain banyak lagi lah, tapi itu contoh sumbangan kita kena beri. Mudah-mudahan. Jadi pertama kata para ulama ialah sedekah itu cahaya. Dan di antara cahaya lain ialah apa dia, tuan-tuan? Di antara cahaya juga kata para ulama ialah dengan kita beristighfar, berzikir pada Allah, beristighfar, bertaubat. Cahaya. Hati yang dah pekat hitam rosak, bila kita beristighfar, cahaya akan datang menerangi kembali hati yang dah pekat hitamnya itu, dah rosak. Cahaya. Istighfar cahaya, tuan-tuan. Dosa kita buat dah begitu banyak, bila kita istighfar pada Allah, taubat, cahayakan balik hati kita yang dah sakit, sembuh, yang dah rosak kembali elok dan pulih. Cahaya tu. Kemudian cahaya kita ialah dengan kita sentiasa berzikir. Dari taubat, ketiga berzikir. Sebab itu cahaya hati yang sakit kembali sembuh, tenang, macam taubat juga. Sebab zikir, tuan-tuan, dengan maksud lain ialah kita sebut nama Allah Azza wa Jalla. Mulut kita yang banyak dosa contohnya, zikir pada Allah, mulut ini akan jadi mulut yang bercahaya dengan iman dan ilmu. Hati kita yang banyak kesilapan, kita banyakkan zikir, hati kita je lembut dan bercahaya dengan ilmu. Kaki kita banyak dosa, kita berzikir, kaki akan menumpang tuah daripada zikir kita kebaikan. Ini semua proses. Dan proses ini proses yang tidak pernah boleh kita ambil sebagai proses yang mudah-mudah begitu. Betul, kita kena atur hidup ini untuk dapatkan cahaya dengan sedekahnya, dengan taubatnya, dengan zikirnya. Dan cahaya yang paling utama sekali dalam hidup ialah cahaya Islam dan iman. Pegang Islam kokoh, pegang iman sekuat-kuatnya, itu cahaya. Dunia kita bercahaya, kita kenal kebaikan, kita diperingatkan Allah kemuliaan hidup ini, dan sampai ke peringkat cahaya ini memancar untuk jalan kita ke syurga Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu pun satu doa cantik tu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ini satu bacaan doa zikir yang Nabi perakui. Bila dibaca oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi perakui untuk dibaca sepanjang hari, bahkan daripada pagi sampai ke petang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Terima kasih Saudara Azhar Helmi. Ini hadis jelas zikir Nabi yang Nabi perakui untuk dibaca oleh Ummu Salamah dan kepada kita lah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi
wa zinata arsy wa midada kalimati. Amalkanlah pagi sampai petang, petang ke malam, insya-Allah, tanpa cuai. Baik. Jadi tuan-tuan, ini merupakan cahaya kita nak cari. Mudah-mudahan bila cahaya itu memancar jalan kita, tak mungkin kita akan berdepan dengan kegelapan dan sebuah kehidupan. Bahkan Allah akan buka pintu keselamatan kepada kita buat kita. Tak mudah terjerumus jatuh ke lembah kehinaan dan kebinasaan. Tak mudah kita terjerumus jatuh ke lembah dosa maksiat yang berkekalan. Tak mungkin kita akan terus berguluman dengan kesalahan sampai ke mati. Sebab saat kita memilih cahaya ilmu, cahaya iman tadi, cahaya Islam tadi, cahaya istighfar tadi, sedekah tadi, insya-Allah Allah akan beri kita lampu yang menyuluh. Ketika itulah kita akan kenal sebuah kehidupan yang kita harapkan pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan semua, ini saya sebut pada pagi ini dalam kerangka perbicaraan ilmu tasawuf. Tapi saya masuk kerangka yang dekat dengan saya, dengan tuan-tuan, supaya akhirnya dalam kita mencatat sebuah kehidupan yang baik ini, catat itu ada bersama kita. Daripada awal pagi hingga ke siangnya, hingga ke malamnya, kita sentiasa berada dalam lingkungan ilmu, lingkungan amal salih, lingkungan kebaikan, dalam dairatu al-amal wal-ilm, dalam daerah beramal dan berilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang utama di penghujungnya, pada pagi yang penuh barakah ini, dah masuk ke angka minit 45 tuan-tuan, 40 sekarang ni, dah memadailah pada pagi ni. Kita 40 minit dah memadai untuk tujuan kita berbicara kuliah subuh ringkas ini. Tuan-tuan sekalian, apa yang paling utama ialah kita sentiasa menghidupkan hati kita. Kan bila hati makin hidup, bukan makin mati, makin hidup, bukan makin rosak, itulah kemenangan kita yang paling utama sekali semasa masih beradu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tak nak kita mati, hati pun mati terus. Kita nak walaupun kita mati, hati kita hidup. Sebab kita hidup dengan ilmu amal. Seulang balik, kita nak walau kita dah mati sekalipun, hati kita hidup dan hidup dengan ilmu amal yang tak ada kesudahannya. Yang tak nak tuan-tuan kita mati, hati pun mati terus. Sebab apa? Ilmu tak masuk, iman tak masuk. Kematian itu kematian yang tidak buat apa-apa kebaikan. Kita paling takut kematian yang tidak diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan kematian macam kita sekalipun, hati kita terus hidup dan hidup subur dengan ilmu dan amal yang kita lakukan sekarang. Bekalan kita untuk sampai ke alam sana dengan penuh keamanan, keselamatan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dalam 40 minit pada pagi ini, dah masuk juz setengah ini, tepat 40 minit, tuan-tuan sekalian, Allah sentiasa meredai kita. Dan hidup ini perlu diurus sebaik mungkin melalui ilmu, amal salah kita dan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam kerahmatan Allah Azza wa Jalla, dan saya mengajak tuan teruskanlah menyumbang untuk tabung surau An-Nur fasa 3A online, dengan nombor akaun pun ada. Tak boleh bagi banyak sikit pun alhamdulillah. Kalau banyak alhamdulillah. Yang penting adalah keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana bab derma sedekah soalnya ialah soal kualiti, bukan kuantiti. Banyak sikit yang kedua. Yang pertama ialah kualiti amal kita, ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Bila ada keikhlasan, semuanya akan jadi sempurna baik. Yang banyak pun jadi baik, sikit pun jadi baik dengan izin Allah Azza wa Jalla. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada minggu hadapan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Khamis depan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Saya doakan pada semuanya, baik rakan taulan yang jauh yang dekat, masuklah rakan kita di surah An-Nur fasa 3A, semua dalam kebaikan, kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.
اللهم ارض عنا يا كريم، اللهم ارض عنا يا رحمن، اللهم يا مجيب السائلين، اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.